Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-hamba-Mu yang kerdil ini dari segala musibah. Engkau jauhilah diri kami dari penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami dari bala yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus walau di mana sahaja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan, Ya Allah. Tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepadamu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah hidup kami.
1, start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua peserta MMS kali ini. Kembali kita ke Minggu Mesra Siswa sesi 2021-2022. Slot pada tengah hari ini kita akan mulakan dengan taklimat yang akan disampaikan daripada pihak Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UNIZA. Sebelum itu, suka saya ingatkan akan dua perkara penting yang semua peserta perlu ikuti. Yang pertama, semua peserta hendaklah membuat pengesahan pendaftaran di menu tawaran di portal pelajar yang telah disediakan. Seterusnya, semua pelajar diminta untuk membuat pendaftaran kelengkapan pelajar di pautan komen di FB link yang telah disediakan di pautan komen. Seterusnya, majlis mempersilakan Yang Berusaha Encik Bazlan bin Muhammad, Ketua Penolong Pendaftar Kanan, Pejabat Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UNIZA. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Saudara Iman selaku pengerusi majlis. Yang saya hormati Saudara Faris, Presiden MPP UNIZA, Barisan MPP serta saudara-saudari pelajar baharu Asasi Sains dan Perubatan serta Diploma sesi 2021-2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kepada saudara-saudari kerana terpilih untuk melanjutkan pengajian di Universiti Sultan Zainal Abidin. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara-saudari kerana memilih UNIZA untuk melanjutkan pengajian. Buat pengetahuan saudara-saudari, saudara-saudari adalah batch pertama asasi dan diploma yang tidak mendaftar secara fizikal di UNIZA. Bermula tahun ni, pelajar asasi dan diploma tidak mendaftar secara fizikal. Untuk yang tahun lepas, pelajar asasi dan diploma masuk ke kampus, namun pelajar degree tidak masuk ke kampus. Walaupun masuk ke kampus pada tahun lepas, pelajar masih belajar secara online. Kami sebenarnya selaku pengurusan hak ehwal pelajar di UNIZA amat berharap pelajar-pelajar datang ke UNIZA secara fizikal dan kita dapat bertemu muka, bersua muka dan saudara-saudari dapat merasai sendiri kehidupan dan pengalaman di dalam kampus. Sebenarnya banyak perbezaannya. Kalau di kampus ni macam-macam lah pengalaman baik dan manis yang saudara-saudari dapat lalui. Tapi apakah daya, situasi COVID yang meruncing sekarang menyebabkan kehidupan kita agak terjejas, termasuklah dalam sektor pendidikan. Semasa pandemik COVID ini, semoga pandemik COVID ini akan cepat reda dan saudara-saudari dapat masuk secepat mungkin ke Universiti Sultan Zainal Abidin. Okey, baiklah, nama saya Mazlan bin Muhammad, selaku Ketua Penolong Pendaftar di Pejabat Timbalan Naib Chancellor Hak Ehwal Pelajar dan Alumni UNIZA. Jadi saya akan berkongsi tentang fungsi dan peranan Pejabat TNC HEPA. Buat pengetahuan saudara-saudari, PTNC HEPA merupakan salah satu pejabat yang saudara-saudari akan banyak berurusan lah selepas ni, terutamanya unit kebajikan dan unit aktiviti pelajar. Teruskan slide kedua. Okey, Pejabat Timbalan Chancellor Hak Ehwal Pelajar dan Alumni, visi Pejabat TNC HEPA membentuk generasi mahasiswa holistik yang berilmu, amanah dan kompeten. Misi adalah untuk mengasah bakat dan mengembangkan potensi untuk melahirkan mahasiswa unggul. Objektif kami adalah untuk memberi perkhidmatan terbaik dengan meningkatkan kualiti pentadbiran dan menjaga kebajikan demi keharmonian mahasiswa, membangunkan sahsiah mahasiswa secara holistik melalui aktiviti ko-kurikulum dan kemasyarakatan di peringkat nasional dan antarabangsa, seterusnya meningkatkan imej dan kecemerlangan universiti,
melalui libat sama alumni universiti. Yang keempat, memudayakan keusahawanan dan meningkatkan kebolehpasaran graduan dan mahasiswa. Seterusnya, menerajui aktiviti kemanusiaan dan kesukarelawanan mahasiswa. Jadi adik-adik boleh tengok tonggak 3 HEPA. Pertama, adab, patriotik dan manusiawi. Kalau saudara-saudari pernah dengar, berkenaan dengan adab dahulu, baru ilmu. Dan ada yang menyatakan orang yang beradab sudah pasti berilmu, dan orang yang berilmu belum tentu beradab. Jadi di UNIZA kami menitik beratkan elemen adab, kerana kita dapat tengok sekarang dalam dunia tanpa sepadang ni, kita boleh tengok elemen adab semakin nipis dalam masyarakat, terutamanya generasi muda lah. Kalau kita boleh tengok dalam media sosial, bila ada apa-apa isu, ramai yang mengecam dan melontarkan kata-kata kesat berbanding yang positif. Orang muda komen orang tua, mengutuk orang tua dan sebagainya. Pemimpin sendiri pun kena kutuk, kena bash dan sebagainya lah. Jadi kita harap kita dapat sedikit sebanyak ubahlah benda tu, dan kita harap pelajar UNIZA mempunyai adab dalam menjalankan kehidupan seharian lah. Adab ni macam-macam, ada adab dengan Tuhan, adab dengan pencipta, adab dengan alam, adab sesama manusia, adab dengan orang tua. Malah nak bergaduh pun sebenarnya ada adab. Jadi yang keduanya adalah patriotik. Patriotik ni kita nak pupuk semangat cintakan negara dan sayang kepada negara kita. Kita didik dan asuh melalui program-program kurikulum dan program-program persatuan di UNIZA lah. Jadi elemen ini penting bagi generasi muda, kerana masa hadapan negara bergantung kepada generasi muda sekarang lah. Yang ketiga, manusiawi. UNIZA juga berhasrat untuk menerajui kemanusiaan dan program kesukarelawanan mahasiswa lah. Di peringkat universiti kita ada hero community, dan yang merupakan pelan strategik dalam UNIZA lah, pelan strategik UNIZA, ada satu elemen tu dipanggil hero community. Jadi banyak program yang kita akan buat berbentuk kemasyarakatan dan kemanusiaan. Contohnya pada Disember 2020 dan Januari 2021 itu kita adakan hero community perdana. Yang ni diuruskan sendiri oleh pelajar lah, gabungan daripada MPP, MKK dan PPBU. Kita adakan di seluruh Malaysia walaupun dalam keadaan pandemik. Pelajar-pelajar yang berada di kampung masing-masing bergabung tenaga buat pelbagai program. Kalau tak silap saya ada lebih kurang 30 program yang berlangsung di seluruh negara, di seluruh Malaysia, dan 6 negara, dan program di 6 negara. Negara yang terlibat adalah Nigeria, Palestin, Mauritius, Indonesia, Thailand dan Kemboja. Jadi program ni dirasmikan oleh YBM sendiri, YBM Pengajian Tinggi, dan mendapat liputan yang meluas lah. Jadi kalau tengok di sebelah kanan slide itu adalah Timbalan Naib Chancellor Hak Ehwal Pelajar dan Alumni, Profesor Dr. Muhammad Afandi bin Saleh. Okay, next slide. Okay, yang ni adalah jabatan di bawah TNC HEPA. Di bawah TNC HEPA ni ada 8 PTJ, ada dan di bawah TNC HEPA juga ada 11 orang TD HEPA fakulti. Jadi masing-masing fakulti akan ada seorang TD HEPA yang akan menguruskan hak ehwal pelajar dan alumni. Dan di pusat asasi dan sains pun ada seorang TD HEPA lah. Kita boleh tengok kat situ jabatan-jabatan yang berada di bawah TNC HEPA. Yang pertamanya adalah pejabat TNC HEPA. Yang kedua, Pusat Pembangunan Holistik Pelajar. Yang ini menguruskan kurikulum lah. Yang ketiganya, Kolej Kediaman dan Kesihatan Pelajar. Yang keempat, Pusat Sukan dan Rekreasi. Yang kelima, Pusat Kesenian dan Warisan. Yang keenam, Pusat Kerjaya, Teknik Usahawan dan Jaringan Pintar. Yang ketujuh, Pusat Islam UNIZA. Dan yang ke-8, Pusat Alumni. Jadi kesemua jabatan ni
akan terlibat dalam menguruskan hak ehwal pelajar. Seterusnya, ini adalah ahli-ahli pengurusan hak ehwal pelajar dan alumni yang duduk paling tengah tu adalah TNC HEPA. Sebelah kiri tu Dr. Abdullah, pengarah kurikulum, yang pakai spek hujung duduk tu pengarah pusat sukan Encik Ridwan, dan sebelah kanan Profesor Dr. Syafi'i, Profesor Madya Dr. Syafi'i, pengarah Kolej Kediaman dan Kesihatan Pelajar. Yang duduk sebelah kanan paling hujung tu Dr. Mukhairi, pengarah Pusat Kerjaya Teknik Usahawan, dan yang belakang paling hujung sebelah kiri Profesor Madya Dr. Fazil, pengarah Pusat Kesenian. Seterusnya Encik Ahmad bin Osman, pengarah Pusat Islam, Profesor Dr. Nurhayati, pengarah Pusat Alumni, dan saya sendirilah, Ketua Pentadbir PTNC HEPA. Seterusnya, okey, yang ni unit-unit di bawah Pejabat Timbalan Naib Chancellor Hak Ehwal Pelajar dan Alumni. Di PTNC HEPA ada 8 unit dan ada seorang penyelarah ATS. Jadi jumlah staf yang ada di PTNC HEPA adalah seramai 32 orang staf. Jadi unit-unit yang ada di PTNC HEPA adalah unit pentadbiran dan kewangan, unit penajaan endowment dan dana pelajar. Saya rasa yang ni antara unit yang paling banyak pelajar akan berurusan lah selepas ni, sebab dia melibatkan PTPTN dan sebagainya lah. Yang ketiganya unit tata tertib pelajar. Yang keempat unit media dan haibahan. Yang kelima unit aktiviti pelajar, yang ni pun unit yang agak sibuk dan ramai pelajar yang berurusan lah. Yang keenam unit latihan dan kepimpinan pelajar. Ketujuh unit kaunseling. Dan yang ke-8 unit pentadbiran, aktiviti dan kebajikan pelajar kampus besuk. Untuk yang 1 sehingga 7 tu semuanya berada di kampus Gong Badak, dan yang nombor 8 tu berada di kampus besuk. Jadi buat pengetahuan saudara-saudari, kita ada 3 kampus. Pertama kampus Purbatan di Bandar Kuala Terengganu. Yang kedua kita ada kampus Gong Badak di Kuala Nerus, dan kita ada kampus besuk di Besuk lah, dekat Tembilah. Okay, next. Okay, ini adalah ketua unit di Pejabat Hak Ehwal Pelajar dan Alumni. Ada seorang yang tak masuk dalam gambar tu lah, Encik Wan Syaring. Dia baru ditukarkan ke PTNC HEPA, jadi saya tak sempat lah masuk gambar dia. Okay, seterusnya. Okay, unit yang pertama yang ada di PTNC HEPA adalah unit pentadbiran dan kewangan. Unit pentadbiran dan kewangan akan menguruskan, yang pertamanya adalah menguruskan kewangan. Jadi buat pengetahuan saudara-saudari, sistem setiap jabatan akan ada peruntukan mengurus sendiri, dan termasuklah peruntukan untuk aktiviti pelajar. Jadi unit ini akan bertanggungjawab untuk menguruskan apa-apa urusan kewangan lah. Jadi bila dapat bajet daripada bendahari, unit pentadbiran ini akan agihkan lah kepada semua unit yang berada di bawah PTNC HEPA. Yang keduanya urusan pentadbiran dan personal staff, termasuklah ni lah urusan cuti, penilaian prestasi, latihan dan sebagainya lah yang melibatkan staf. Seterusnya menguruskan mesyuarat utama di PTNC HEPA. Di HEPA ni, setiap ketua jabatan tadi, kita ada satu mesyuarat pengurusan HEPA, dipanggil mesyuarat pengurusan HEPA, yang tu dianggotai oleh dipenguruskan oleh TNC sendiri dan dianggotai oleh semua ketua jabatan, 8 ketua jabatan tadi. Lepas tu 11 tu di HEPA, dan kita libatkan juga pengarah keselamatan, Presiden MPP dalam mesyuarat tu lah. Apa-apa perkara berkaitan pelajar akan dibincangkan dalam mesyuarat tu. Kita adakan setiap bulan dan setahun ada 12 kali lah. Seterusnya membantu program MMS, pemilihan MPP, Pesta Convocation dan ATS. Yang ni kita membantu MMS. Sebelum ni PTNC HEPA yang melaksanakan MMS. Jadi bermula pada tahun lepas,
program MMS, pemilihan MPP, pesta convocation dan ATS semuanya diuruskan oleh pelajar sendiri. Terutamanya oleh MPP lah. Jadi MPP akan libatkan pelajar dalam proses untuk memperkasakan pelajar UNISA. Seterusnya mengemaskini portal dan laman web PTN SEPA dan yang terakhir menguruskan permohonan pelekat kenderaan. Jadi pelajar-pelajar boleh memohon untuk membawa kenderaan sendirilah. Jadi tapi ada syarat lah, ada syarat. Pertamanya kena aktif dalam kelab ataupun persatuan dan sebagainya lah, kena aktif pertamanya. Yang keduanya, kita bagi pelekat kepada pelajar yang berada di luar kampus. Pelajar yang berada di kampus nak bawa kenderaan boleh memohon dengan PTN SEPA. Dan yang keduanya, kepada pelajar yang mempunyai penyakit ataupun pelajar OKU. Jadi yang tidak boleh berjalan kaki jauh, boleh memohonlah untuk membawa kenderaan sendiri. Okay, next. Okay, seterusnya unit aktiviti pelajar. Yang ni antara unit yang paling sibuk lah di PTN SEPA. Jadi tugasnya adalah merancang dan mengurus mesyuarat agung tahunan, pertukaran pimpinan organisasi ataupun kelab mengikut kalender pembubaran MPP. Yang keduanya, mengurus permohonan dan kelulusan aktiviti daripada persatuan kelab pelajar yang berdaftar dengan PTN SEPA, menguruskan permohonan keperluan aktiviti atau program kelab pelajar seperti kenderaan, cenderahati, peralatan dan tempat. Seterusnya merancang pembangunan aktiviti daripada persatuan kelab pelajar sepanjang tahun dan seterusnya memberi khidmat nasihat berkaitan aktiviti mahasiswa dalam aktiviti berorganisasi melalui kegiatan berpersatuan dan menguruskan laporan tuntutan daripada kelab persatuan dan sekretariat lah. Jadi kalau tengok sebelah kiri tu, jumlah persatuan di UNISA ada 47 persatuan, sekretariat ada 9, kelab ada 42 dan menjadikan jumlahnya adalah 98 lah. Kalau tengok kat bawah tu pula jumlah aktiviti yang direkodkan, jumlah aktiviti pelajar. Jadi saya nak menyeru kepada saudara-saudari, ambillah peluang ni semasa di universiti untuk bergiat aktif dalam co-curriculum. Kerana melalui aktiviti persatuan inilah saudara-saudari akan dapat pelbagai pengalaman. Sebabnya saudara-saudari yang akan menguruskan semua. Ni tak macam di sekolah dah. Sekolah cikgu yang uruskan semua dan dibantu oleh pelajar. Tapi yang ni kami hanya memberi nasihat dan membantu dari segi pentadbiran. Yang lain semuanya diuruskan oleh pelajar. Daripada A sampai Z. Okey, kalau tengok 2017 tu ada 1408 aktiviti yang diuruskan oleh pelajar. 2018 1360 dan 2019 tu meningkat kepada 2666. Memang banyaklah aktiviti yang diuruskan oleh pelajar ni. Saya bangga jugalah sebenarnya dengan aktiviti dengan pelajar UNISA ni kerana sangat aktif dan menjalankan banyak aktiviti lah. Walaupun dengan bajet yang sedikit, mereka boleh jalankan aktiviti yang besar. Boleh cari dana sendiri sebab bila kita nak buat, pelajar nak buat program ni, akan ada pihak-pihak yang akan membantulah, akan bagi dana, akan bagi bantuan dan sebagainya. Seterusnya, ini untuk 2020. Untuk yang tahun lepas, walaupun dalam keadaan pandemik COVID, masih ada 1235 aktiviti yang diuruskan oleh pelajar. Kita pecah ikut kluster. Kalau tengok situ, badan uniform ada 203 aktiviti, alumni ada 26, kesenian 153, sukarelawan ada 190, kerohanian 199, keusahawanan 196, sukan ada 89 dan kepimpinan dan politik ada 179. Jadi yang ni pelajar tidak berada di kampus. Adalah sebahagiannya ada di kampus dan ramai yang berada di kediaman masing-masing. Walaupun berada di luar, program-program masih boleh dijalankan, terutamanya secara online lah, melalui macam platform sekarang lah, Webex, Google Meet dan sebagainya.
Seterusnya. Next. Okey, ini contoh yang program pengantarabahasaan lah. Yang ni yang sempat kita buat pada 2020 sebelum PKP. PKP pada 18 Mac. Jadi pada bulan 1 tu sempat lagi kita buat program di Surabaya. Jadi buat pengetahuan saudara-saudari, kalau tak ada COVID, memang terlalu banyaklah program yang boleh dibuat di luar negara. Jadi ambillah peluang, katalah dan kita haraplah COVID berangsur pulih dan pelajar boleh menjalankan aktiviti di luar negara. Dulu saya minta kepada pelajar kalau boleh setiap tahun target satu negara. Target satu, pergi kepada satu negara. Jadi banyak pengalaman lah boleh dapat daripada negara orang lain tu. Yang kedua kita buat di Mesir pada bulan Februari. Jadi tahun lepas pun kita cadang untuk bawa pelajar OKU ke Mekah sebenarnya, bawa ke Mekah dan bawa ke Turki. Jadi kerana COVID terpaksa batalkan lah. Next. Inilah contoh-contoh aktiviti pelajar yang dibuat semasa COVID ni. Kita buat secara online. Itulah macam-macam program lah yang kita buat. Berkenaan dengan pilihan raya presiden di Amerika Syarikat pun ada. Pasal scammer, pasal mental health dan sebagainya. Boleh tengoklah nanti. Okay, next. Okay, seterusnya unit penajaan, endowment dan dana pelajar. Unit endowment, penajaan, endowment dan dana pelajar yang pertamanya fungsinya adalah untuk menguruskan penajaan pelajar, PTPTN dan sebagainya. Dan yang keduanya menguruskan dana pelajar termasuk dengan kebajikan dan kewangan pelajar lah. Kalau tengok di slide, boleh tengok jenis-jenis bantuan yang diberikan oleh UNIZA lah. Yang pertama ada tabung kebajikan pelajar. Yang kedua ada tabung perubatan pelajar. Yang ketiga bantuan beasiswa tanpa penama. Yang keempat khairat kematian pelajar. Yang kelima mahasiswa OKU. Macam-macam bantuan lah kita bagi kepada mahasiswa OKU. Yang keenam surat jaminan hospital. Kalau masuk klinik, masuk hospital ataupun klinik kerajaan memang dapat percuma lah. Bayaran percuma. Kalau ada bayaran, UNIZA yang akan bayar. Insurans berkelompok pelajar. Yang ke-8 food bank. Food bank ni antara yang menjadi tarikan jugalah di UNIZA. Sebab food bank di UNIZA ni antara food bank yang aktif lah di antara universiti-universiti lain. Jadi kita sehingga mewujudkan satu talian hotline. Talian hotline kepada pelajar. Contohnya pukul 12 malam tak ada makanan, lapar. Boleh call je talian hotline food bank dan ada sukarelawan daripada kalangan pelajar sendiri yang akan hantar makanan tu ke bilik-bilik. Yang ke-9-nya ada bantuan kewangan lah. Bantuan kewangan kepada pelajar-pelajar yang memerlukan. Seterusnya. Okey, yang ni bantuan-bantuan bagi tabung kebajikan dan perlindungan mahasiswa. Yang pertamanya sumbangan bencana alam. Jumlahnya akan ditentukan oleh jawatankuasa pemegang amanah. Jadi yang ni bergantunglah bencana alam tu macam mana. Ada yang rumah pelajar yang terkena banjir, ada yang terbakar. Jadi yang ni akan ditentukan sendiri oleh jawatankuasa pemegang amanah lah yang dipengurusan oleh TNC-HEPA. Jadi adalah kalau kita tengok situasi, kalau rumah tu terjejas teruk, kita bagi ikut kesesuaian lah. Ada kita bagi 1,000, kalau rumah terbakar tu bagi 2,000, 3,000 dan sebagainya lah. Yang keduanya sumbangan khairat kematian pelajar berjumlah 1,000 kalau ada kematian lah. Yang ketiganya sumbangan khairat kematian ibu bapa RM500. Yang keempat papasan kematian akibat kemalangan RM5,000. Papasan kematian akibat penyakit RM5,000. Kilatan kekal akibat kemalangan RM5,000. Kos pengurusan jenazah bergantung kepada bil lah. Jadi keluarga akan claim dengan UNIZA nanti. Kes kemalangan dan penyakit teruk 100, sakit biasa. Yang ni kalau masuk wad di hospital kerajaan. Untuk kes kemalangan kita akan bagi 100, sakit biasa 50.
dan allowance harian akibat kemalangan. Yuniza akan bayar RM20 sehari sehingga 25 hari maksimum. Kalau masuk hospital, kena maklum kepada inilah, kepada unit kebajikan tadi, unit penajaan berkenaan inilah. Perbelanjaan untuk rawatan penyakit teruk seperti kanser yang tidak melebihi RM10,000 dan dialami semasa pengajian. Tapi ini bergantung juga kepada pengurusan universiti lah. Berapa yang pengurusan nak bagilah. Sebab ada kes kita bagi kepada pelajar yang sakit tulang belakang itu, tulang belakang dia bengkok, jadi kita bagi, kalau tak silap saya, lebih pada RM20,000 lah. Kita bagi, kita taja yang tu, kos rawatan pembedahan dia. Kos rawatan di hospital kerajaan sahaja ditanggung sepenuhnya tertakluk kepada syarat pinjaman dana makan dan minum pelajar. Yang ni lah, kalau berada di kampus, nombor 14 ni agak banyaklah permohonan. Jadi 500 per semester kita bagi. Maksimum sekali mohon 200 dan minimum bukan minimum 100. Jadi kalau satu semester tu boleh pinjam dalam 3 kali dah. Pertama 200, yang kedua 200 dan yang ketiga 100. Kalau nak pinjam lagi dalam semester yang sama, kena bayar dulu pinjaman terdahulu, baru boleh buat pinjaman lain. Sebab dia maksimum 500 saja. Okey, seterusnya. Okey, ni contohlah, contoh agihan bantuan pada tahun 2020. Yang pertama tu kalau tengok kita bagi bantuan tunai 50 kepada semua pelajar baru. Yang ni peruntukan daripada KBT. Tahun lepas kita dapat seramai 2,215 orang. Bantuan pelajar yang disahkan COVID 12. Yang ni dah bertambah lah, bukan 12 lah. Dah lebih dah daripada 12 tu. Bantuan kewangan prihatin 200. Peruntukan KBT pun kita bagi kepada 10,000 orang. Agihan makanan percuma 637. Lepas tu zakat food bank 200 orang. Bantuan yuran pengajian kepada 100 orang pelajar. Bantuan data percuma kepada semua pelajar. 100 orang kita bagi hari itu. Melibatkan bajet sebanyak 963,700, hampir 1 juta. Lepas tu 3,900 orang pelajar menerima bantuan data percuma. Yang ni kita engage dengan Selcom. Jadi kita bagi line, satu line Selcom kepada 3,900 orang pelajar. Yang digunakan selama 3 bulan. Pelajar guna selama 3 bulan. Bulan-bulan tu Yuniza akan bayar. Dan untuk fasa kedua kita bagi kepada 4,000 orang pelajar RM120. RM120 tunai. Yang pertama tadi kita ambil package Selcom, dan yang keduanya kita bagi tunai kepada 4,000 orang pelajar. Yang ni tak ada dalam slide saya, tak sempat masuk. Okey, next. Lepas tu bantuan makanan percuma kita bagi, bantuan kewangan 637 orang, bantuan penghantaran pulang pelajar, bantuan makanan asas, macam-macam lah bantuan yang diberikan oleh unit penajaan ni. Itu yang kata tengok yang tu yang 12 orang tu. Bantuan penghantaran pulang pelajar LI daripada Chiang Mai. Itu selepas pada pandemik COVID, ada 12 orang pelajar kita yang buat latihan industri di Chiang Mai terkandah. Jadi kita bantulah untuk membawa dia orang balik ni. Next. Bantuan awal Bank Rakyat, 1,000 orang baru ni dapat bantuan awal RM1,000 kepada 100 orang pelajar. Lepas tu bantuan dana pendidikan Inspirasi Malaysia kepada 593 orang pelajar. Bantuan khairat kematian, bantuan wang off mahasiswa anak Johor, dan macam-macam lah bantuan. Next. Ini gambar-gambar lah yang majlis penyerahan bantuan data, itu yang Selcom tu. Yang Selcom, kita masa ni kita buat agihan secara drive-thru. Jadi pelajar datang ambil SIM card secara drive-thru je. Kita buat di Dewan Al-Mutafi Bilasyah. Untuk yang jauh di negeri lain kita post, dan yang di Terengganu datang ke Yuniza secara drive-thru. Kalau tengok tu yang naik kereta tu lah, naik kereta dengan motor.
Itu yang bawah tu Majlis Penyerahan Bantuan Pendidikan Dana Inspirasi Malaysia, IPT. Okey, kami di Uniza amat menitik beratkan berkenaan dengan mahasiswa OKU lah. Jadi untuk yang baru ni, saya belum dapat data lah berapa orang pelajar OKU yang mendaftar masuk ke Uniza. Untuk yang sekarang kita ada dalam 40 orang pelajar OKU lah. Yang sebelum ni tengok pada semester. Jadi melalui program Cakna OKU ni, beberapa program lah yang kita dah laksanakan. Pertama, kita tubuhkan jadualkuasa pelaksanaan dasar inklusif Uniza. Fungsinya adalah untuk memastikan Uniza melaksanakan dasar inklusif OKU bagi mewujudkan Universiti Mesra OKU. Unit pengetahuan OKU Uniza jaga kebajikan dan pastikan kemudahan dan sistem sokongan pendidikan diberikan kepada masyarakat OKU. Pelaksanaan audit accessibility OKU bertujuan memastikan tahap accessibility kepada kemudahan persediaan kampus yang mesra OKU dan fasiliti-fasiliti yang kita sentiasa pantau dan tambah baik lah. Kemudahan sukan, penginapan, tempat letak kereta, tandas OKU dan sebagainya. Next. Kemudahan pembelajaran dan khidmat sokongan. Untuk pelajar OKU, kita ada khidmat sokongan, kita bagi bantuan kerusi roda elektrik, kita bagi bantuan motosikal elektrik, bantuan eye controller, kemudahan badis, bantu mahasiswa OKU. Yang ni kita ada sediakan badis. Pelajar-pelajar OKU yang perlukan badis, yang tidak boleh, contohnya pelajar buta kan, dia memang perlukan seorang pembantu lah. Jadi kita lantik badis dan kita bagi allowance kepada badis tu. Seterusnya kemudahan kereta bagi, kemudahan kereta bagi, kita ada beli kereta bagi lah untuk kegunaan pelajar-pelajar OKU untuk pergi ke kelas dan menjalankan aktiviti lah. Ada peti sejuk, kita bagi peti sejuk. Dan seterusnya kemudahan pengajaran dan pembelajaran. Pertamanya, peperiksaan tempat khas mudah untuk diakses dan kalau perlu masa tambahan, contohnya pelajar yang menulis menggunakan mulut lah contohnya. Memang dia perlukan masa tambahan lah untuk menjawab peperiksaan. Yang keduanya, pembelajaran kuliah, menyediakan bilik kuliah yang mudah diakses dan kebenaran merakam syarahan semasa pengkuliahan. Next. Kesihatan dan sokongan sosial, kita sediakan rawatan kesihatan kepada mahasiswa OKU secara berkala mengikut jadual yang ditetapkan oleh Klinik Kesihatan Uniza atau hospital. Bantuan kewangan, kita bagi yuran pengajian tidak melebihi RM5,000 setahun. Bantuan TKPN dan bantuan zakat lah kalau ada yang memerlukan. Dan kita juga sediakan kemudahan kaunseling lah kepada pelajar OKU ni. Jadi mana-mana pelajar yang memerlukan khidmat kaunseling, kita ada kaunselor yang boleh memberi khidmat nasihat lah kepada pelajar. Bukan pelajar OKU saja dan termasuklah pelajar-pelajar lain. Bantuan semasa perintah PKP baru ni, perintah kawalan pergerakan, kita bagi bantuan pembelian data internet dan bantuan komputer riba kepada mahasiswa OKU. Untuk pemerkasaan mahasiswa, pada tahun ni kita ada lantik seorang MPP yang merupakan pelajar OKU. Jadi yang ni kita memang bagi peluang yang sama rata lah kepada pelajar OKU untuk bagi aktif di universiti. Penyertaan mahasiswa OKU dalam anugerah tokoh siswa. Okey, untuk pengetahuan ada satu anugerah dari peringkat universiti dan KPT dipanggil anugerah tokoh siswa. Yang ni anugerah yang paling tinggi lah. Kita bagi anugerah ni untuk pelajar yang bagi aktif dalam pelbagai aktiviti. Ada pelbagai anugerah, ada anugerah tokoh sukan, anugerah tokoh kepimpinan pelajar, anugerah tokoh pengucapan awam dan sebagainya lah. Jadi kita create satu anugerah untuk pelajar OKU ni. Seterusnya pelibatan aktif dalam pelbagai program, penubuhan kelab siswa istimewa Uniza. Yang ni dia orang ada kelab sendirilah.
Okay, next. Untuk kesewanan, kita ada sediakan buah bunga secara percuma kepada mahasiswa OKU di Majlis Convocation UNIZA untuk menggalakkan pelajar menceburi bidang kesewanan. Jadi pada konvo 2 tahun lepas tak ada konvo sebab COVID. 2 tahun lepas kita bagi satu book untuk pelajar OKU berniaga. Jadi dia orang ada yang buat produk sendiri dan jual lah semasa majlis convocation tu. Jadi dia orang ada peluang untuk membuat duit sendirilah. Kita ada buat program buat duit dengan Shopee, bengkel asas pemasaran digital melalui media sosial. Seterusnya penganugerahan dan pengiktirafan, inilah tadi yang saya sebut, anugerah kepimpinan OKU di peringkat Majlis Anugerah Tokoh Siswa. Bertujuan untuk mengiktiraf mahasiswa OKU yang bergiat aktif dalam pelibatan aktiviti. Okay, next. Okay, ini jenis-jenis pinjaman dan beasiswa yang biasa pelajar UNIZA dapatlah. Yang paling ramai saya rasa inilah yang PTPTN paling ramai lah. Ada beasiswa KBT, ada beasiswa Yayasan Tunku Abdul Rahman, ada pinjaman QSP, MARA, ada daripada tajaan JPA. Beasiswa wakaf UNIZA pun ada. Siapa yang berpeluang boleh mohonlah dengan pejabat wakaf nanti. Tapi ada syarat-syarat dia lah. Okay, next. Okay, pemerkasaan mahasiswa. Yang ini diuruskan oleh unit latihan dan kepimpinan pelajar. Unit latihan dan kepimpinan pelajar ni dia bertanggungjawab untuk menganjurkan latihan kepada pelajar bagi tujuan meningkatkan tahap kepimpinan pelajar lah. Kalau tadi ada unit aktiviti lebih kepada menguruskan program-program persatuan, sekretariat dan kelab pelajar. Yang tu program yang diuruskan oleh pelajar sendiri. Jadi yang unit latihan dan kepimpinan ni dia lebih kepada pemerkasaan mahasiswa. Jadi unit ni yang akan menganjurkan latihan lah kepada pelajar-pelajar ni. Termasuklah latihan daripada KPT. Bila KPT buat program, unit latihan inilah yang akan tentukan siapa peserta untuk program tersebut. Jadi kita untuk yang bermula tahun lepas dan 2 tahun sebelum ni kita lebih kepada pemerkasaan mahasiswa lah. Kita jemput MPP, Presiden MPP untuk menjadi ahli tetap mesyuarat pengurusan HEPA yang membincangkan hak ehwal pelajar. Jadi dalam ni bila ada je isu berkenaan pelajar, kebajikan ataupun berkenaan dengan pembangunan pelajar, Presiden MPP akan bawalah suara pelajar ni ke dalam mesyuarat tersebut. Jadi seterusnya Minggu Mesra Siswa, Jawatankuasa Induk dan yang ni diuruskan sepenuhnya lah. Seperti sekarang diuruskan sepenuhnya oleh MPP. Jadi pejabat yang siapa hanya membantu dari segi urusan kewangan dan pentadbiran lah mana-mana yang perlu dibantu. Jadi staf ni bertindak sebagai penasihat dan yang pelaksanaan program semuanya sepenuhnya diuruskan oleh pelajar. Senat Universiti 2 orang MPP dilantik sebagai ahli senat dan 2 orang sebagai pemerhati bermula Jun 2019. Penghantaran pulang pelajar, yang ni memang saya berterima kasihlah kepada MPP kerana membantu universiti untuk menghantar pulang pelajar lah. Sebab kita yang untuk penghantaran pulang ni di musim COVID memang SOP-nya terlalu ketat dan memerlukan banyak benda lah yang kita perlu tengok dan kita perlu laksanakan. Jadi kita dah pernah hantar sekali hari itu, kita terima pun SOP yang ketat, kita hantar pun dengan SOP yang ketat. Sekarang ni pun kita masih dalam proses penghantaran pelajar. Jadi sekarang MPP ada program yang berlaku serentak lah, program MMS dan penghantaran pulang pelajar. Jadi semua program yang besar lah. Task Force COVID-19 UNIZA, Presiden MPP dilantik sebagai ahli jawatankuasa Task Force COVID-19 UNIZA, Pelang Strategik UNIZA. MPP dilantik sebagai penyelaras bagi Operational Objective Active and Effective Student Empowerment.
Itulah kita nak memperkasakan pelajar ni sehingga kita libatkan pelajar dalam pelang strategi UNIZA. Jadi MPP bergiat langsung, terlibat langsung dalam merancang pelang strategi UNIZA ni. Seterusnya, pembentangan dalam mesyuarat utama universiti. Wakil MPP dijemput untuk membuat pembentangan kertas cadangan dalam mesyuarat jawatankuasa pengurusan universiti. Ini jika ada program-program besar yang ingin dilaksanakan oleh MPP ataupun pelajar, dia melihat bajet. Kalau bajet tinggi, kelulusan perlu dibuat oleh jawatankuasa pengurusan universiti. Bila bajet tinggi lah. Jadi bila ada program besar yang akan diuruskan oleh pelajar, pelajar sendiri yang akan membentangkan dalam mesyuarat utama universiti itu, mesyuarat senat dan sebagainya lah. Kalau dulu kertas kerja dibawa kepada HEPA, kepada PTS HEPA, dan PTS HEPA yang akan membentangkan dalam mesyuarat. Sekarang semua perkara, semua isu berkaitan pelajar yang besar, pelajar sendiri yang membentangkan dalam mesyuarat. Sebab ini untuk pengalaman lah. Sebab bila saudara-saudari bekerja nanti, itulah pengalaman yang saudara-saudari akan terlibat nanti. Aktiviti yang sama je. Pilihan raya kampus. Untuk semasa di universiti ini akan ada pilihan raya kampus untuk pemilihan majlis perwakilan pelajar. Yang ni pun diuruskan sendiri oleh pelajar lah. Kalau dulu mungkin ada isu lah. Ada isu mungkin yang mengatakan staff ni bias dan sebagainya. Yang ni pelajar sendiri urus. Jadi tak ada isu ketidakpuasan hati lah. Jadi untuk pelajar-pelajar yang ada sekarang ni, yang pelajar baru ni, akan datang bila dah ada result, kalau berminat untuk menjadi perwakilan pelajar, boleh masuk bertanding lah. Jadi kita buka. Cuma ada syarat-syarat dia lah. Pointer berapa dan sebagainya. Hero komuniti, pelajar memberi khidmat kepada komuniti setempat yang terjejas sepanjang pandemik COVID-19. Yang ni pelajar terlibat secara langsung lah. Contohnya yang hero komuniti perdana yang kita buat awal tahun hari itu, memang sepenuhnya diuruskan oleh pelajar lah. Yang tu bajet memang tinggi lah. Ada lebih kurang 100,000 bajet semasa program tu. Next. Ini anugerah tokoh siswa untuk tahun 2020. Cumanya result belum ada lagi. Yang ni di peringkat KPT. Biasanya kita akan buat, kita hantar wakil. Yang ni yang ada dalam banner tu adalah finalis lah. Pelajar-pelajar UNIZA yang masuk finalis di peringkat KPT lah. Jadi UNIZA setakat ni tak ada lagi lah, tak ada miss lagi lah untuk masuk ke finalis ATS ni di peringkat KPT. Dan kita pernah menang anugerah yang paling besar lah, anugerah tokoh siswa. Kalau tak silap saya ada 2 kali ataupun 3 kali lah. Kita menang anugerah utama. Dan kita ada 2 orang pelajar, 3 orang pelajar yang dilantik sebagai fellow perdana. Okay, next. Okay, unit tata tertib pelajar. Unit ni saya harap tak adalah pelajar yang terlibat dengan unit tata tertib pelajar ni. Jadi undang-undang di UNIZA yang pertamanya tertakluk kepada Akta Universiti dan Kolej 1971. Yang keduanya Perlembagaan Universiti Sultan Zainal Abidin dan yang ketiganya Kaedah-Kaedah Universiti Darul Iman Malaysia. Kita pakai 3 undang-undang dan peraturan ni lah di UNIZA tertakluk kepada undang-undang ni. Okey, jenis kesalahan yang biasa berlaku, pertama akademik. Akademik ni contohnya meniru, membawa masuk nota, yang ni biasa berlaku dalam ni lah, dalam Dewan Peperiksaan lah. Dan plagiat pun termasuk dalam jenis kesalahan akademik lah. Dan yang keduanya bukan akademik, biasalah penyalahgunaan dadah, mengedar dadah, berkhalwat, berdua-duaan dan sebagainya. Yang ni lepas tu dia ada bentuk hukuman. Bentuk hukuman tu bergantung kepada jenis kesalahan.
Hukuman yang paling ringan kita bagi amaran saja. Hukuman yang kedua ringan, bukan kedua ringan, kedua tidak ringan, kedua berat. Denda tidak melebihi 200. Denda tidak melebihi 200. Yang ketiganya dilarang memasuki mana-mana bahagian yang ditetapkan oleh jawatankuasa tata tertib. Ini contohlah kalau dia meniru tak boleh masuk, ataupun dia mencuri di library contohnya, dia mencuri buku. Kita tak bagi masuklah. Seterusnya gantung pengajian. Gantung pengajian 1 semester ataupun 2 semester. Dan yang terakhir, yang paling berat adalah buang universiti. Ini paling berat lah. Jadi saya harap pelajar-pelajar yang ada di hadapan saya ni tidak terlibatlah dengan kesalahan-kesalahan yang ada ni. Okey, seterusnya. Ini etika pakaian. Etika pakaian ni boleh baca je dalam buku panduan yang kita dah edarkan. Buku panduan tu sebenarnya yang tahun lepas, sebab yang tahun ni kita tak sempat lagi. Cumanya etika pakaian tu tidak berubah lah. Yang berubahnya ada sikit je berkenaan dengan carta organisasi. Yang lain sama je. Saudara-saudari boleh baca je dalam buku panduan tu. Okay, next. Seterusnya unit kaunseling. Unit kaunseling ni tugas dan peranan dia adalah untuk memberi kaunseling kepada pelajar, memberi bimbingan dan memberikan khidmat nasihat lah kepada pelajar-pelajar, termasuk dengan program motivasi. Jadi untuk unit kaunseling dia orang banyak jugalah melaksanakan program-program yang berkaitan dengan kaunseling dan motivasi. Jadi pada tahun 2020 kita boleh tengok ada 244 program yang dianjurkan oleh unit kaunseling. Kaunseling secara individu dan berkelompok 228, penganjuran program motivasi, ada 16 program lah kita buat. Ni semasa pandemik lah. Setakat ni bilangan peserta yang terlibat ada 2,846. Jadi kita juga ada rakan, rasa ada rakan lah, rakan kaunselor di peringkat pelajar. Jadi kalau berminat boleh berhubunglah dengan unit kaunseling nanti. Okey, seterusnya. Inilah contoh-contoh program yang dianjurkan oleh unit kaunseling lah. Pertama tu webinar sayangi kesihatan mental, urus stres pelajar semasa pandemik dan sebagainya lah. Kalau ada persatuan ataupun kelab di kalangan pelajar yang ingin bekerjasama dengan unit kaunseling, memang dialu-alukan lah. Ada jugalah kita buat program kerjasama di antara unit kaunseling dengan pelajar. Okay, seterusnya. Ini contoh-contoh lah. Kolokium pencegahan gejala LGBT, khusus asas. Ni pembimbing rakan siswa. Kita ada pembimbing rakan siswa di kalangan pelajar. Okay, next. Itu tadilah tanggap mahasiswa Universiti Sultan Zainuddin. Kita ada adab, patriotik dan manusiawi. Sesiapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu pengetahuan, maka Allah memudahkan baginya satu jalan untuk menuju ke syurga. Manusia berilmu, manusia beradab. Next. Okey, itu saja untuk taklimat saya. Mungkin kita boleh tengoklah soalan-soalan yang dikemukakan oleh pelajar-pelajar. Saya tengok soalan. Bantuan tunai, pertama bantuan tunai itu macam allowance ke? Jadi Puan Suhaila ada? Puan Suhaila? Ya, Cik Lan. Ada? Ada. Tengah menjawab dekat dalam ni. Ni dah jawab lah. Dekat chat ni. Bantuan tunai. Okey, bantuan tunai kita ada
ni lah bantuan sara hidup dengan bantuan one off. Tapi kita akan utamakan pelajar yang ada masalah kewangan lah dan juga dan pelajar B40 lah Cik Lan. Di pelajar tu kena mohon lah kalau sekiranya dia ada masalah kewangan. Ini banyak daripada ni lah, daripada berkenaan dengan bantuan lah. Macam mana nak daftar persatuan? Ada. Kalau tak join persatuan tak apa ke? Kalau tak join persatuan tak apa ke? Tak ada masalah tak join, tapi rugilah kan sebab pelajar sebenarnya membayar sebanyak RM25 untuk ni lah, untuk aktiviti. Jadi kalau tak join persatuan, mungkin boleh join aktiviti. Tapi kalau di universiti ni, contohnya saya pernah berada di unit pengambilan staff sebenarnya. Untuk bekerja nanti kita bukan tengok akademik saja. Kita tengok juga kurikulum dan pengalaman. Contoh pengalaman tak semestinya pengalaman kerja. Tapi pengalaman menguruskan persatuan, pengalaman menguruskan kelab, pengalaman menguruskan aktiviti. Kadang-kadang walaupun dia fresh graduate, tapi kalau tengok pengalaman dia, banyak program-program antarabangsa, banyak program kebangsaan yang dia orang buat. Dia orang jadi pengarah, dia orang jadi timbalan pengarah, setiausaha dan sebagainya contohnya. Sebabnya bila kita berpersatuan ni, kerja-kerja yang dibuat, perancangan yang dibuat tu lebih kurang dengan semasa kita bekerja je. Jadi pengalaman tu memang diambil kira untuk bekerja lah nanti. Encik Mazlan, ada soalan daripada pelajar. Untuk beasiswa tu, bila pelajar boleh mohon? Maksudnya. Untuk beasiswa? Sailan, tolong jawab Sailan. Gana soalan dah. Beasiswa bila pelajar boleh mohon? Beasiswa saya ada jawab dah. Kalau ikutnya dengar tak? Dengar tak? Boleh. Okey, beasiswa ni dia bergantung kepada organisasi yang menawarkan beasiswa. Kita tak boleh nak kata tarikh dia bila-bila. Kalau macam GPA, dia setiap tahun biasanya dia akan keluar tawaran tu pada bulan 5. Jadi untuk diploma biasanya dia akan nilai keputusan semester 1 lah. Jadi tahun depan dia baru boleh mohon. Kalau yang lain-lain dia kena inisiatif sendirilah, pelajar kena benda tu. Dan kalau sekiranya ada organisasi yang akan maklumkan kepada kita bila tawaran beasiswa dibuka, kita akan maklum di portal pelajar. So kalau boleh minta pelajar alert dekat portal pelajar lah. Bila ada agensi yang nak menawarkan beasiswa, biasanya kita akan buat bahan dan pelajar boleh memohon. Itulah maksud Puan Suhaila lah. Jadi ada syarat-syarat lah. Ada agensi ni dia meletakkan syarat contoh pointer. Mesti tiga ke atas. Contohnya macam tu lah. Betul. Ada lagi? Ada lagi soalan yang tak sempat nak jawab? Banyak kan soalan? Ada pelajar tanya berkenaan dengan PTPTN tu. Okey. Adakah boleh dimohon secara sendiri ataupun ada pengurusan yang akan menguruskan? Tak, untuk PTPTN pelajar sendiri kena mohon. Saya ada share satu langkah-langkah untuk benda tu, cara-cara untuk memohon tu. Dan kalau esok kita, bila kita akan ada slot PTPTN, yang tu esok lah. Esok akan lebih detail lagi lah. Pihak PTPTN akan maklum lebih detail lagi. Kalau pelajar ni boleh dia boleh tunggu slot esok lah. Tapi apa-apa pun pelajar sini kena mohon melalui online lah untuk PTPTN. Okey Puan maklum. Ada lagi? Buku panduan untuk etika pemakaian tu boleh didapatkan di mana? Pelajar tanya. Itu yang QR code. QR code yang tu. kita dah header tu. Dia orang boleh scan je. Ada kan? Yang MPP pun dah buat hebahan tu. Ada dalam tu.
Ada lagi ke? Nampaknya Kalau ada Cik Muslim nak tambah, kita bagi ruang kat Cik Muslim. Sekejap, Aiman. Kita bagi kat Cik Muslim sebab Cik Muslim dah baca soalan-soalan daripada pelajar tu. Cik Muslim boleh rumuskan lah soalan-soalan tu. Cik Muslim silakan. Cik Muslim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, saya tengok soalan-soalan ni satu-satu. Ada dah saya jawab ni dalam Facebook tu. Muslim ada persoalan berkenaan dengan kelab dan persatuan ni. Okey, yang nombor apa tu? Macam mana nak join kelab persatuan? Nanti ada link, ada slot khas tak? Slot khas. Ya ada slot khas. Cumanya dia orang tanya tadi, kelab yang utama ni yang secara automatik dia orang join adalah kelab yang di mana dia orang bidang apa? Contohnya dia orang ni diploma pemasaran. So dia secara automatik dia ahli kelab marketing punya kelab. Lepas tu dia boleh cross, dia juga automatik persatuan bagi fakulti berkenaan. Contohnya diploma pemasaran tu di bawah fakulti pengurusan dan perniagaan. Jadi dia ada dua kelab dia secara automatik dia join. Satu diploma pemasaran, satu lagi persatuan induk fakulti itu. Lain-lain persatuan dan kelab dan sekretariat yang ni boleh cross. Persatuan-persatuan ni berbentuk umum lah. Contohnya sekretariat rakan muda, sekretariat rakan muda UNIZA, GPS, sekretariat Yadim, kelab Nadi Hufaz, dan banyak lagi kelab-kelab lain lah yang akan ada slot khas untuk kelab-kelab berkenaan. Okey. Hello? Lagi soalan yang seterusnya? Ada yang tanya persatuan apa yang popular di UNIZA? Persatuan yang paling popular di UNIZA ni kalau yang induknya tidak lain tidak bukanlah Persatuan Mahasiswa Kontemporari Islam lah. Persatuan yang paling aktif sekali, dipimpin oleh saudara Bahaki. Okey. Jadi yang ni yang paling induk, yang paling popular. Yang kedua adalah Persatuan Mahasiswa Pengurusan Perniagaan. Yang ketiga adalah Persatuan Mahasiswa Undang-Undang lah. Yang ni tiga-tiga persatuan yang sangat-sangat aktif, yang induk. Bagi persatuan yang bukan induk, yang umum, yang umum, semuanya boleh di cross fakulti adalah Sekretariat Rakan Muda UNIZA, yang ni paling aktif. Dan juga Persis, Persatuan Sukarelawan. Yang ni semua fakulti boleh join. Okay, next punya question apa ni yang saya boleh jawab? Maksudnya Cik Muslim, persatuan ini terbuka kepada, ada persatuan yang terbuka lah kepada semua pelajar. Dan adakah soalan pelajar ni, adakah terhad untuk seseorang mahasiswa itu pergi ataupun mendaftar kepada semua persatuan tu? Ataupun dia boleh masuk 2 ke 3 ataupun satu saja? Tidak terhad. Yang penting you boleh bagikan masa dengan baik dan graduate on time. So ada sahabat-sahabat yang terlalu aktif. Contohnya kelab debat, bukan UNIZA lah, universiti lain yang betul-betul yang sangat-sangat aktif, dia sanggup extend untuk join kelab debat tu untuk hadir banyak competition. Itu contoh kelab yang aktif. Hello? Next question. Fungsi? Tak apa, mana yang tak sempat kita boleh jawab dalam Facebook lah kot. Mana-mana yang terasa penting kita akan jawab dalam Facebook lah. Antara soalan yang penting lah yang kami kemukakan untuk semua pelajar tahu berkenaan dengan hal-hal pelajar di universiti. Jangan miss lah join kelab-kelab ni sebab dia meninggalkan satu memori yang manis selepas you graduate nanti. Ada yang orang cakap dia punya feel dia tu sampai 20 tahun, 30 tahun akan datang. InsyaAllah kalau ikut WHO tourism plan ni, termasuklah program-program yang luar negara ni sampai Disember 2022 baru settle. Itu target WHO lah. Mungkin kalau ada varian baru datang ni mungkin panjang. Tapi jangkaan dia sampai Disember 2022. Dan selepas tu you all insyaAllah selepas you all boleh fly untuk program yang pergi mula-mula ASEAN, yang suka pergi
Middle East pun boleh. Okey, itu saja. Terima kasih. Baik, sama. Terima kasih diucapkan kepada Encik Mazlan, Encik Muslim dan Puan Suhaila atas penerangan tentang taklimat PTNC HEPA sebentar tadi, dan majlis kita ataupun slot kita pada tengah hari ini sudah sampai ke penghujungnya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada sesi kali ini dan diharapkan apa yang didengari, maklumat apa yang disampaikan dapat diambil cakna, kerana di universiti ini kita sedia maklum bahawasanya semua pelajar perlu aktif. Kita bukan sahaja masuk di kampus ataupun kelas online di rumah, hanya buka laptop dan membuat assignment, tidak. Tapi kita seharusnya mempelajari ilmu insaniah ataupun kemahiran insaniah itu juga penting untuk kita praktikkan pada masa hadapan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada sesi kali ini. Kita akan bersambung semula pada slot seterusnya pada sesi petang dan akan dimaklumkan di dalam grup, dan semua pelajar silalah ambil cakna tentang maklumat yang disampaikan dari masa ke masa di dalam grup Telegram khas ataupun grup Telegram rasmi Intake Asasi Sains Perubatan Diploma 2021-2022. Jadi saya tangguhkan majlis ini. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih.